Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddi lisani wa ahli qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah muslimin dan muslimat yang menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, alhamdulillah dipertemukan kita lagi setelah kurang lebih 6 bulan ya. Sebelum bulan puasa masuk PKP. Jadi sepanjang itu kuliah memang tak berjalan lah. Cuma baru-baru ni bulan lepas dah start lah tempat lain. Sini untuk pertama kali lah. Kemudian dengan kitab baru lah. Tapi kitab baru yang difahamkan belum sampai lagi lah. Cuma ada helaian yang telah difotokopi tu. Ada pada dah diedarkan. Mudah-mudahan dapat sama-sama kita tengok. Kita baca dululah. Nanti ada kitab yang lengkap besok. Boleh nak buat ulang kaji balik. Di sini ada terjemahan dia yang rumi tau. Usul tauhid yang macam ini. Kita guna lah. Kemudian yang terjemahan sebiji juga macam ini. Apa yang terkandung di dalam yang Jawi itu, dia tak ubah apa pun. Cuma ubah Jawi kepada Rumi. Jadi yang terbaik kalau pandangan saya lah, sila beli Jawi, beli Rumi. Dapat dua-dua. Yang mana kalau yang kurang cekap baca Jawi, tengok juga Jawi, tak faham tengok Rumi. Lama-lama faham lah tu. Memang di sini kalau tengok memang tak ubah langsung. Cuma Jawi kepada Rumi. Jadi mudah-mudahan dapat mempermudahkan lagi. Itu pasal yang elok ada dua. Tapi yang bagi yang memang cakap Jawi tak ada masalah, tak payahlah. Tak ada masalah. Jadi insya-Allah pada malam ni kita bermula, ataupun itu hari dah bawa sikit kan. Kita masuk sambung terus lah. Sambung terus pada muka surat 5 tu. Pasal apa helaian tu yang di photostat tu muka surat 5 betul? Pada tajuk kelebihan ilmu dan kelebihan mengajar akan dia dan kelebihan menuntut akan dia. Betul? Iaitu mukadimah. Ya ke? 1-2. Kata pengantar tu ya. Okey. Mana ambil lah. Dulu kata silap dah baca dah ni. Tak boleh kita ulang je lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengantar. Alhamdulillahilladzi adha'ad dunya bi asrari uluhiyyatihi. Wa nawwara dinahu ya qamati haqqi rububiyyatihi. Bermula segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang menerang ia akan dunia ini dengan beberapa rahsia sifat ketuhanannya dan menerang ia akan agamanya dengan sebab mendiri segala hambanya akan hak rububiyahnya. Bermula segala puji tertentu bagi Allah,
Kalau kita tengok sini perkataan bermula segala puji tentu bagi Allah Ta'ala. Kalau nak dikira memang segala puji itu hendaklah disandarkan yang pertama terus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang terlebih layak, yang selayaknya dipuji. Kemudian selebih daripada itu barulah puji kepada yang lain. Umpamanya pembahagian dia, yang pertamanya puji qadim bagi qadim. Dia tak ada dalam ini. Dalam risalah tauhid pun tak ada. Dalam kitab lain ada. Dalam kitab Aqidatul Najin ada tu. Puji qadim bagi qadim, iaitu puji Allah bagi Allah. Kemudian puji Allah bagi hamba. Kemudian yang ketiganya puji hamba, puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hamba, puji hamba bagi qadim, puji hamba bagi hamba. Jadi kalau tengok kategori, kalau kita tengok pembahagian tu, yang selayaknya dipuji yang pertama qadim bagi qadim, iaitu puji Allah bagi Allah. Pasal apa? Allah Ta'ala memuji akan dirinya. Jadi memanglah Allah Ta'ala sahaja yang layak memuji akan diri dia. Kita tak boleh memuji diri kita sendiri kan. Di situ ada ujub, di situ ada riak. Jadi Allah Ta'ala puji bagi dia macam mana? Tiada Tuhan melainkan aku. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Mana Allah Ta'ala angkat diri dia? Tak ada Tuhan melainkan aku. Allah angkat diri dia. Kan? Allah sanjung diri dia. Kenapa dia sanjung? Dia yang selayaknya memang disanjung. Betul tak? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbirkan sekalian alam. Kan? Itu bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-puji bagi Allah, Tuhan yang memerintah atau Tuhan yang mentadbir. Tuhan yang mendidik, Tuhan yang mengasuh. Tuhan seru sekalian alam. Kemudian puji qadim bagi hamba. Puji qadim bagi hamba itu Allah Ta'ala memuji akan hambanya. Contohnya macam mana? Sesungguhnya hamba-Ku Daud banyak taubatnya. Kan? Allah Ta'ala memuji Nabi Allah Daud kerana banyak taubatnya. Kemudian puji hamba bagi qadim. Iyalah, itu di antara banyak ayat-ayat. Macamnya innamal abdu innahu awwab. Sungguhnya hamba-Ku Daud banyak taubatnya kan. Kemudian puji hamba bagi Allah kan. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita zikir kan, tadi kita tasbih alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kan. Kita memuji Allah. Kemudian yang keempatnya puji hamba bagi hamba. Puji hamba bagi hamba macam mana? Si fulan tu baik orangnya, si fulan tu pemurah orangnya, si fulan itu sentiasa mengekalkan pada sedekah, sentiasa tolong orang, tak boleh tengok orang susah kan. Puji lah. Mana tak salah. Tapi dalam bab memuji ni, yang tak boleh puji diri kita. Aku kalau ada kampung ni, Tok Bilal aku yang paling sedap suara. Macam tu. Itu tak jadi nah. Kalau dalam ni kampung Lumut Kiri ni, akulah imam paling lama sekali. Tak ada orang nak ganti tempat aku setakat ini. Macam tu. Jadi itu dah angkat diri. Dia memuji. Dia jatuh jadi macam riak kan. Ada ego situ kan. Jadi macam-macam. Bila dah ada riak tu, dia timbul takaburnya. Timbul macam-macam tau. Bila ada je satu penyakit di dalam hati daripada sifat mazmumah, dia berkait-kait dengan jawab. Ada ujub, ada takabur, ada riak. Dia macam tu. Dia bersangkut paut. Pasal apa? Dia bersangkut paut ni, dia antara satu sama lain tu, dia ni macam ada tali temali kan.
Kalau ada ujub faham kan? Rasa heran pada diri sendiri. Aku ni hebat lah. Orang sanjung aku lah. Kata kan? Heran pada diri dia, kelebihan yang ada pada dia. Kemudian bila ada heran berlaku pada diri dia tu, dia berkata pada diri dia, kemudian dia akan riak ni. Kan? Bila timbul riak, ia ni menunjuk-nunjuk dah. Tak kira lah menunjukkan amalan ke, menunjukkan apa-apa pun. Kemudian akan timbul rasa takabur, betul tak? Dalam pada takabur tu, dia mempamerkan diri, penampilan diri dia. Banyaklah cakapnya. Betul tak? Dah jadi Syahrul Kalam. Kan? Banyak. Bila orang komen, dia marah, jadi robak. Betul tak? Dia akan berkait-kait. Itu yang kita tengok. Payah tau. Bukan senang nak jaga hati. Jadi bermula segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang menerang ia akan dunia ini dengan beberapa rahsia sifat ketuhanannya. Menerang ia akan dunia ini dengan beberapa rahsia sifat ketuhanannya, dan menerang ia akan agamanya dengan sebab mendiri segala hambanya akan hak rububiyahnya. Jadi sini kalau kita tengok, memang Allah Subhanahu Wa Taala yang layak dipuji, kemudian menerang dunia ini dengan berapa rahsia sifat ketuhanannya, dan menerang ia akan agamanya dengan sebab mendiri segala hambanya. Maksud mendiri segala hambanya, iaitu bagi manusia yang taat pada perintah Allah Ta'ala, menjalankan segala titah perintah Allah Ta'ala, mentadbirkan alam ini dengan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka akan amanlah, akan teranglah, akan sentosalah alam ini. Itu pasalnya dia katakan menerang ia akan agamanya dengan sebab mendiri segala hambanya. Maksudnya hamba ni macam kita, kalau sekiranya kita mengikut segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya selamat kita, nescaya sentosa kita. Kita tengok dah, kalau contohnya kita ambil COVID ni, kalau semua orang tak ikut, semua bantah apa yang kerajaan cakap, pemerintah cakap, masing-masing buat hal, boleh aman gagaknya dari penyakit? Tak dapat punya. Betul tak? Semua kalau dah degil macam mana ya? Mana penyakit akan terus menular. Tapi kalau kita ikut apa saranan pemerintah dan kita tahu penyakit tu boleh kita basmi, boleh kita bantras kan, dengan ikut langkah-langkah yang ditetapkan, selamatlah kita. Begitu juga kalau dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya selamatlah kita. Dunia kita selamat, akhirat juga kita akan selamat. Okey. Wassalatu wassalamu ala rasulih sayyidil mustafa sayyidina Muhammadin sayyidil muftafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sadqi wal wafa. Bermula rahmat Allah dan salamnya atas pesuruhnya, penghulu yang dipilih akan dia daripada makhluknya, iaitu penghulu kita Nabi Muhammad, penghulu yang diikut orang akan dia dengan pekerjaan agamanya, dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya. Mereka itu ahli yang membenarkan titah penghulunya, dan menyempurna mereka itu akan dia. Bermula rahmat Allah. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat ni apa dia? Anugerah. Rahmat ni anugerah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan salamnya atas pesuruhnya. Dan salam, selamat ya. Selamat atas pesuruhnya, penghulu yang dipilih akan dia daripada makhluknya, iaitu penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu yang diikut orang akan dia dengan pekerjaan agamanya. Istilah pekerjaan agama ni faham ya? Pekerjaan agama, apa yang ada dalam syariat, nah kita ambil mudah macam itu je.
Dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya. Mereka itu ahli yang membenarkan titah penghulunya dan menyempurna mereka itu akan dia mana daripada Nabi SAW, keluarga dia, para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, semuanya mengikut kata-kata Nabi, membenarkan akan dia. Itu dia. Menyempurna akan agama. Kita ni yang tak berapa nak sempurna akan agama. Jadi perbaikilah. Sama-sama kita perbaiki dari masa ke semasa, insya-Allah. Wa ba'du. Dan kemudian daripada itu ada yang mengatakan amma ba'du ataupun wa ba'du, asal perkataan itu daripada Nabi Idris alaihi salam. Amma ba'du. Yang mula-mula mengeluarkan perkataan itu daripada Nabi Idris alaihi salam. Adapun kemudian daripada itu, maka inilah suatu risalah yang kecil pada menyatakan beberapa makna dan beberapa faedah bagi beberapa lafaz yang beredar atas agama Islam, yang jadi dengan dia berbeza setengah yang demikian itu daripada setengahnya yang hamba pungut akan dia daripada kitab 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita tengok kalam ulama ni, Syekh Husin Nasir bin Muhammad Tayyib, Al-Masudi Al-Banjari, dia sebut apa? Tuan Guru Husin Kedah. Dan di dalam diceritakan Tuan Guru Haji Qamaruddin, ekor bota kiri, pernah berguru dengan dia, dan pernah membawa almarhum Tuan Guru Husin Kedah ni ke bota kiri. Itu di antara. Tapi ramai yang tak kenal. Macam mana? Tak kenal Tuan Guru Haji Qamaruddin? Pernah dengar je. Dia pun Pondok Kelantan ada dia tu. Gambar dia dekat Pondok Kelantan tu ada tu. Ada kawan yang menetap di Kelantan tu. Dia ada pergi ke pondok. Tengok ada gambar dia tu. Tapi kalau kita tengok tu lah, dia kata macam mana, ada pun kemudian daripada itu, maka inilah suatu risalah yang kecil. Orang yang macam ni sangat merendah diri. Kalau kita ni kan, dengan mencanang, kita tengoklah orang yang baru menerbitkan kitab itu pun kitab yang agak sangat ringkas, tapi dia buat spekulasi. Dia nakkan satu kemasyhuran. Sedangkan isinya bukan tak bagus, semua bagus. Tinggal lagi bukan dah kita nak bandingkan macam kalam ulama dulu kan, menyusun berapa punya susah, pun dianggap risalah yang kecil. Sedangkan kita rasakan perkataan-perkataan yang terdapat dalam ini pun banyak perkataan yang kadang-kadang kita tak faham. Itu pun dia kata suatu risalah yang kecil. Jadi sini orangnya disebut sebagai orang yang cukup merendah diri. Jadi maka inilah satu risalah yang kecil pada menyatakan beberapa makna dan beberapa faedah bagi beberapa lafaz yang beredar atas agama Islam, yang jadi dengan dia berbeza setengah yang demikian itu daripada setengahnya yang hamba pungut akan dia daripada kitab. Memanglah pasal kitab ni ada banyak kan. Kalau kita nak bandingkan, semua kitab ni semuanya bagus-bagus belaka. Kita tak boleh kata alah kitab tu alah kecil lah, isi dia tak bagus lah, nilaian rendah lah kan. Ada kelebihan antara satu sama lain. Ada umpama perbandingan, ada dalam kitab lain tu tak terdapat dalam kitab ini. Ada dalam kitab ini, ada tak ada dalam kitab ini, ada kitab lain. Kurang lebih. Jadi itu yang dikatakan berbeza setengah yang demikian itu daripada setengahnya yang hamba pungut akan dia daripada kitab,
Yang pertamanya Munyah Al-Faqir Al-Mutajarrid di atas matan Jurumiyah bagi Syekh Abdul Qadir bin Ahmad Al-Kuhati. Yang keduanya kitab Jami' Al-Usul fil Awliya bagi Syekh Ahmad Al-Kamsha' Khanawi. Yang ketiga kitab Al-Kibrit Al-Ahmar Wal-Ikhsir Al-Akbar bagi Sayyidina As-Sayyid Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Yang keempatnya kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah bagi Imam Abi Al-Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi. Dan yang kelimanya dan matan Nasafi dan matan Ummu Al-Barahin dan beberapa syarah bagi keduanya. Jadi walaupun katakan risalah ni kecil, tapi dia punya pungutan, dia punya rujukan tu daripada kitab-kitab yang besar. Jadi kita pun tak mengaji kitab-kitab yang tinggi-tinggi macam tu. Jadi yang kecil ni pun kita pun tak nak faham kan. Jadi sama-sama dapat kita bincang. Sama-sama kita tolong menolong. Sama mudah-mudahan sama-sama kita dapat kefahaman. Nafa'ana Allah bi'ulumihim wa nawwara qulubana bi anwari asrarihim, amin. Maka barang yang datang dalam risalah ini atas kebetulan yang sebenarnya, maka iaitu daripada beberapa cahaya mutiara lafaz mereka itu yang sangat cemerlang. Dan barang yang datang ia atas kesilapan atau ganggu ibaratnya, maka iaitu daripada hati hamba yang hina lagi keruh ini. Maka hamba harap daripada segala akhawan yang melihat ia akan cederanya itu membetulkan dia. Kemudian daripada ta'ammul yang haqiq, dan kemudian daripada tiada dapat lagi tidak tanggung akan dia di atas betulnya, jikalau dengan barang yang terlebih jauh dan dhaif sekalipun daripada segala qaul. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Innahu ala ma yasha'u qadir. Ada soalan ke? Kata pengantar mukadimah nak. Okey, muka surat 5 tu nak. Muka surat 5. Muqaddimatun fi fadilatil ilmi wa ta'allumihi. Muqaddimatun fi fadilatil ilmi wa ta'allumihi. Ada ke halayan ada? Ada kan? Ada rasa rumit, rasa jawi lah. Rumit sikit lah. Ya. Tak apa, nanti ada yang rumit besok, tengok lah. Ini suatu muqaddimah pada menyatakan kelebihan ilmu dan kelebihan mengajar akan dia dan kelebihan menuntut akan dia. Bermula yang pertama, artinya kelebihan ilmu dan kelebihan orang yang bersifat dengan dia, yaitu firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, bahawa sungguhnya mereka yang takut akan Allah daripada segala hambanya, segala ulama. Jumpa ke? Jumpa. Ada tu. Tak apa tu, kita tengok. Yang Jawi tu muqaddimah. Yang lain jumpa ke? Jumpa. Dia muka surat ni 3, muka surat 3 Jawi. Ada kan?
Jadi yang ni tak apa jelas sangat tau. Dia nak ada tulisan ni. Itu pasal saya pun baca yang ni. Tulisan dia tak apa terang. Sama-sama tengok lah. Tak apa. InsyaAllah. Jadi kelebihan ilmu dan kelebihan mengajar akan dia dan kelebihan menuntut akan dia. Di sini ada tiganya, iaitu yang pertamanya tentang ilmu tu. Kelebihan mengajar akan dia. Kelebihan ilmu satu. Dan kelebihan mengajar akan dia dua. Dan kelebihan menuntut akan dia. Nampak tu? Kelebihan ilmu. Kemudian kelebihan mengajar pula. Kemudian kelebihan menuntut akan dia. Yang ini menuntut akan dia ilmu tu. Jadi ambil yang pertama tu. Kelebihan ilmu dan kelebihan orang yang bersifat dengan dia. Firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Artinya bahawa sesungguhnya mereka yang takut akan Allah daripada segala hambanya, segala ulama. Ataupun bila dah moden sangat, orang ubah nak bagi senang faham, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut akan Allah Ta'ala itu, iaitu ulama. Senang faham tak? Tapi yang ini, dia susun sebenarnya lagi cantik. Tapi kita nak moden, nak faham senang. Sungguh yang takut akan Allah Ta'ala, iaitu ulama. Tapi kalau ini, bahawa sesungguhnya. Pasal apa sebut innama tu, dia ni makna taukid, dia maknanya di situ ada kekuatan cakap tu. Innama sesungguhnya ada taukid, ada penegasan tu. Bahawa sesungguhnya mereka yang takut akan Allah daripada segala hambanya, segala ulama. Yang takut akan Allah Ta'ala ni sebenarnya adalah ulama. Kita ni bukan tak takut. Ada masa takut, ada masa tak takut. Percaya lah, tengok perjalanan hidup kita sendiri tahu lah kan. Kalau ulama apa macam keadaan sekalipun, cukup time sembahyang dia tinggal segala-gala. Kita cuba tengok. Alah sikit lagi. Awal lagi. Badan letih lagi. Kawan ngajak ngopi, tak sampai hati pula, kecil hati pula kawan kan. Nah, ni sungguh betul. Ada pula ni, saudara mara datang, kawan lama datang ke rumah. Aku belum sembahyang lagi. Nanti kalau aku cakap pula, kecil hati pula dia. Tunggu Ustaz, aku nak pergi sembahyang, Ustaz boleh? Ada tak biasa berlaku macam tu? Berlakunya, Allah, bila dapat nak balik? Merungut dalam hati. Tapi, kita nak cakap, boleh tunggu Ustaz, saya belum solat lagi. Macam mana rasanya? Tak sampai hati, takut kecil hati saudara, kecil hati kawan kan. Tapi kalau kira betul, kalau yang faham agama kan, tak apa silakan dia kan. Dia berani bercakap, dia akan, orang yang faham tak ada masalah. Tak apa, eloklah pergi dulu. Alah kami kan ada apa pun, kami rehat dulu ni kan. Tapi kita ni tak ada. Bila dapat nak balik ni? Nak cakap kan, cakap Quran Ahmadiyah macam nunjuk pula amalan. Kan? Nak cakap pula nanti, takut macam nak ngalau pula. Betul tak? Jadi kalau ulama takkan berlaku macam tu. Betul tak? Ulama cukup time, tentu sembahyang. Betul tak? Apa keadaan sekalipun. Kita ni lebih kepada urusan dunia. Ada masanya betul. Kan? Cantik. Ada masanya ada. Maknanya bukan tak takut akan Allah Ta'ala, tetapi soal keutamaan tu, kita masih lagi di dalam lingkungan yang dibenarkan syariat. Maksudnya kalau sembahyang Zuhur masuk pukul 1.24, 1.24, 1.25. Kalau umpamanya pukul 2 petang masih dalam waktu, tak apalah saat lagi lah kan. Bukan itu menjadi keutamaan. Bukan tak nak sembahyang, bukan tak takut, tapi kita masih lagi mikirkan kan, dalam lingkungan lagi. Ini masih waktu keluasan lagi. Tak ada masalah kan, masih dalam waktu lagi kan. Jadi
Sedangkan kita ketahui amal yang paling utama sekali kan, sembahyang awal waktu ni, betul tak? Tapi kita tak mengutamakan. Kita faham ni Rina lah. Jadi saya bercakap bagi pihak diri saya sendiri juga. Ya ini nak jihad sepanjang hayat ni. Kita selalu melebihkan urusan dunia, kita membelakangkan urusan akhirat. Bukan jadi satu keutamaan. Itu yang kebanyakan kita ni, kalau ikut kata Imam Nawawi rahimahullah, mana ibadat kita ni pembagian pada 3, kita ni betul-betul ibadat hamba. Tak buat takut, tak buat rasa berdosa, rasa terpaksa. Bukannya ibadat yang terbaik, yang ketiga itu ibadat semata-mata ibadat kerana cinta kasih sayang pada Allah Ta'ala. Kita ni ada ke pernah rasa Allah lambat sangatlah masuk waktu zuhur, lambat sangatlah waktu asar, lambat sangatlah masuk waktu maghrib, malahan udah zuhur, udah isyak. Kita rasa terlalu cepat. Masa yang kita lalui itu lebih kepada urusan dunia kan. Jadi kita dighalibkan oleh urusan dunia. Kita rasa cepat sangat, baru sangat lagi udah maghrib. Tak habis lagi perbincangan kita urusan dunia kan. Tak kisahlah hal apa, hal nelayan ke, hal apa ke, kebun sawit ke, tahu-tahu dah maghrib. Sedangkan sembang tadi pukul 5.30 lepas asar, pergi kedai kopi, duduk kejap kata pada anda dekat nak maghrib, tahu-tahu dah maghrib ni. Kita tak terasa Allah lambat sangatlah maghrib ni, lambat sangatlah isyak ni, lambat sangatlah subuh ni. Kita tertunggu-tunggu. Termasuk diri saya lah. Tak adanya tertunggu-tunggu. Rasa masa tu cepat berjalan. Udah nak habis waktu subuh. Bangun 6.30 contoh lah kan. Kita tak ada menunggu waktu subuh tu masuk. Subuh masuk baru kita bangun. Ini lah. Sendirilah kita rasa lah. Maknanya kadang elok, kadang tak elok kita kan. Graf kita ni kita sendiri faham lah. Jadi tak ada nak tuduh siapa pun. Sama-sama kita. Okey, dia 3 kata Imam Nawawi. Yang pertama ibadat hamba. Yang kedua ibadat orang berniaga. Ibadat saudagar. Yang ketiga ni baru ibadat yang sempurna. Okey. Ibadat hamba ni ibadat yang rasa terpaksa. Kebanyakan kata tuan-tuan guru, kata-kata ulama. Kalau sekiranya kita dapat membebaskan diri kita dari rasa perhambaan, baru tak dikatakan ibadat hamba. Ini nanti kan, Allah dengan tambah dah hujan lebat ke, dah sejuk nak mandi ke, atau panas sangat ke kan, badan peluh-peluh nak bersih badan kan, tak sembahyang rasa tak boleh, rasa bersalah, rasa berdosa kan, kita rasa terpaksa nak buat. Ini ibadat hamba lah ni. Lepas tak kita daripada ibadat hamba? Tak lepas. Tak tahu lah macam mana ni Cik Mansur kita lepas rasanya. Kalau ibadat orang berniaga, saudagar, setiap ibadat tu dia mesti kan, kita mesti nak buat sesuatu tu mesti nak ada keuntungan, betul tak? Mesti nak untung. Itu kata ibadat orang berniaga, ibadat saudagar ni. Setiap perniagaan mesti nak keuntungan. Kita amal ibadat kita nakkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak percaya? Mana boleh tak percaya? Udahlah kita antara hamba dengan saudagar ni, hamba yang banyak daripada saudagar. Tak percaya tengok. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta pada Allah Taala hasanah dunia. Kebaikan dunia. Kemudian kebaikan akhirat. Betul tak? Kemudian
jauhkan dari azab neraka. Betul? Makna bila jauhkan azab neraka, makna nak syurga lah, betul tak? Makna sembahyang kita nak syurga. Maksudnya kita nak keuntungan apa yang kita lakukan sekarang. Tapi yang ketiga ni, dia merasakan kecintaan. Dia rasakan memang seronok dia nak buat. Dia rasakan dia memang kalau macam kata waktu sembahyang dia tertunggu-tunggu. Kenapa? Semata-mata dia nak beribadah. Dia nak qiyam, dia nak sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh rasa kecintaan. Kerana di sini dah dia rasakan kesempurnaan hidup dia apabila dia dapat melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Tak kira lah, tapi kebiasaannya orang merujuk pada sembahyang. Ibadat lain sama juga. Kalau kita baca Quran, satu ibadat juga. Tapi kita baca Quran dalam kelalaian. Percaya tak? Saya ni kadang-kadang buat hafalan. Hafalan yang memang buat ulang kaji hafalan. Umpamanya kita ambil Suratul Rahman, kan? Ar-Rahman 'allamal Quran. Kan contoh kan? Lepas tu kan kita rasa dah biasa baca dah okey. Sampai wa ya muqawani huram min ganul jalali wal ikram. Lepas tu kita laju kan? Bila laju tu. Dan mulut tu sebab betul. Tapi fikiran kita mana ada tumpuan. Tah mana-mana begini. Betul tak? Kalau sembahyang kita selalu tak berlaku kalau dalam solat. Aku ni 3 rakaat ke 4 rakaat ke. Selalu tak? Makna tak ada tumpuan lah ibadat hamba dah tu. Betul berlaku. Saya tak percaya kalau ada di antara kita ni yang rasa sembahyang tak pernah tak ada kurang ataupun terlebih rakaat. Kadang-kadang buat sebab tadi aku baca surah apa? Surah yang kita baca rakaat pertama pun kita tak ingat. Nak masuk rakaat kedua. Macam mana? Setuju tak saya cakap? Tak ingat. Maknanya mulut je kita betul. Bukan ke saya pernah cakap kiblat dah sembahyang tak? Ada berapa? Tak ingat tak? Kiblat body, kiblat badan kita kan menghadap Baitullah kan. Kita sembahyang menghadap kiblat Baitullah. Penghadapan body kita, tubuh badan kita dah betul. Kita nak memusin ke arah ini tak boleh. Membelakang kiblat, memusin macam ni tak boleh kan. Betul, badan kita menghadapkan kepada kiblat. Okey. Yang keduanya kiblat mata. Tumpukan pada tempat sujud. Ini kadang kita masih duk melilau ni. Itu kita masih nampak lagi kecacatan, kesalahan-kesalahan sahabat ataupun jamaah yang bersama kita tu. Nampak cacat cela ni. Kita lihat keburukan orang lain. Maknanya tak ada pernah sembahyang lah tu. Sempat lagi kita check kesilapan dan kesalahan orang lain. Betul tak? Jadi mana ada tumpunya. Okey, yang ketiganya kiblat apa? Itulah kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala, tumpuan kita. Maknanya kita tumpu tu kita tak nampak lain dah. Sepatutnya. Bila kita sembahyang bukan sekadar tubuh badan kita menghadap kiblat, mata kita pada tempat sujud, tapi jiwa kita yang paling utama. Tak ada menerawang tah mana-mana. Ini tah mana-mana sampai Morocco, sampai Chicago, sampai tah macam mana jauh-jauh kan. Tah mana-mana. Sampai ke laut ya, dalam pada itu nampak lagi yang ni batang pancing tu ikan duk tarik kan. Kita tengok sembahyang boleh jadi ni. Dan kemudian tercetusnya ilham-ilham tu. Ilham-ilham yang walaupun benda tu tak salah, tapi termasuk dalam sembahyang dan kita reda kan. Setan bawa lah tu. Kalau aku buat macam ni ya, ada pula satu kaedah yang lain pula. Kalau buat macam ini ya, kalau macam cerita bab memancing ni kan. Apa salah kalau buat macam ni. Dah sembahyang. Buatnya betul lah. Dia layan dalam solat tu. Benda tu di luar sembahyang tak salah. Tapi di dalam sembahyang tu salah. Itu yang nama takbiratul ihram kan. Takbiratul ihram ni apa? Di antara
Bukan terjemahan takbiratul ihram tu tau. Yang diminingkan, yang dimasukkan takbiratul ihram tu bukan sekadar yang dikatakan takbiratul ihram tu lafaz Allahu Akbar. Tapi mau maksud apa? Haram yang halal di luar mayang masuk dalam mayang. Betul tak? Takbiratul ihram tu. Yang halal di luar semayang masuk kepada semayang haram. Berangan-angan tak boleh. Berkira-kira itu ini tak boleh. Kan? Semua tak boleh. Bukan sekadar makan minum je dia larang. Itulah. Jadi persoalan dalam solat ni memang kan. Kalau kira kan, ibadat kita ni tadi kan, banyak ibadat hamba. Bukannya ibadat hamba ni apa? Ibadat terpaksa. Bukan siapa paksa pun. Diri kita memaksa. Bukan mak ayah kita paksa pun. Diri kita. Aku kata sembahyang tak boleh. Bila kita sebut macam itu, bukan berdosa tau. Tak berdosa. Tapi darjat kita ni rendah. Makam kita ni rendah. Kita masih lagi. Aku kalau tak sembahyang tak boleh. Aku kena sembahyang. Mana hamba dah tu. Betul tak? Bila kita buat, kita minta macam-macam dengan Allah Ta'ala, ya Allah kan. Dengan doa panjang-panjang. Bacaan dalam sembahyang pendek-pendek. Percaya tak? Allahu Akbar. Kadang tu doa iftitah tak baca. Betul tak? Kemudian lepas Fatihah, ambil kalau baca surah yang pendek. Seorang-seorang tak kadang-kadang nak baca surah panjang. Iza sama'un fadarat wa izal kawakibun tasarat. Tak ada dah. Amma yatasa'alun. Tak ada dah. Kalau boleh, Qul huwallahu ahad. Katakan. Itu pun kalau nak cepat tak baca nak. Kita dah belajar. Surah ni sunat hai'ah. Tak baca pun sah mayang kan. Rokok. Allahu Akbar. Yang disarankan 3 kali kan. Sekali je. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Cuba ni, saya bukan nak tanya siapa-siapa. Ada tak kita solat, Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Mil'u samawati wa ma fil ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Berapa orang yang akan buat ni? Setuju tak saya cakap? Cukup sekadar Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Tak ada yang macam-macam, tak ada. Bukan nak tanya ni pun. Sendiri mau jawab ni tak. Jadi itulah nilaian kita. Tapi bila datang doa kan, tengok kita punya doa. Betul tak? Umpama doa tu kalau kita mancing kan, kita nak ikan janah, ikan kerapu, ikan siakap, nak ikan yang semua kualiti yang baik-baik ya kan. Kalau pula ni ke kebun buah-buahan kan, semua nak tu. Daripada buah durian, lansat, duku lah, cempedak lah, apa semua nak. Itulah nilaian kita. Fikir-fikirlah tengok. Alah dah nak masuk waktu dah. Okey. Itu yang katakan permulaan yang pertama artinya kelebihan ilmu dan kelebihan orang yang bersifat dengan dia. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Bahawa sesungguhnya mereka yang takut akan Allah daripada segala hambanya, segala ulama. Dan firman-Nya, Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Kata olehmu ya Muhammad bagi mereka itu, iaitu tidak bersamaan segala mereka yang mengetahui sekalian mereka itu dan segala mereka yang tidak mengetahui sekalian mereka itu. Ini dia. Qul hal yastawil ladhina ya'lamun. Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Kata olehmu ya Muhammad. Sampaikan ya Muhammad. Firman Allah SWT ya. Bagi mereka itu, yakni kepada umat kamu, iaitu tidak bersamaan segala mereka yang mengetahui. Ataupun kita nak cakap mudah kita alah balik. Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Kata olehmu ya Muhammad bagi mereka itu,
iaitu tidak bersamaan segala mereka yang mengetahui sekalian mereka itu dan segala mereka yang tidak mengetahui sekalian mereka itu. Tak bersamaan orang yang mengetahui dengan orang yang tak mengetahui, tentu tak sama. Kita ambil yang pertama tu ya, habiskan ni. Dan firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya mengangkat oleh Allah akan segala mereka yang beriman mereka itu daripada kamu, dan segala mereka yang datang akan mereka itu ilmu akan beberapa darajat. Jelas tak ya? Atau nak bagi senang dengan bahasa modernnya, Allah Ta'ala mengangkat bagi daripada kalangan kamu dengan beberapa darajat. Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat daripada kalangan kamu bagi orang yang berilmu tu dengan ketinggian beberapa darajat. Maksudnya di sini apa? Orang yang punya ilmu tu sesungguhnya Allah Taala akan angkat dia ke darjat yang tinggi. Kita boleh tengok bukan perkhabaran di syurga saja kelebihan ataupun ketinggian darjat bagi ulama-ulama, tetapi di dunia ni pun